Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail dan Sudut Pandang kembali bersiaran, dan pastinya Sudut Pandang bersiaran setiap malam mengangkat suara anak-anak muda tanpa kira mana-mana ideologi dan pastinya tumpuan kepada Perhimpunan Agung UMNO 2013. Dan dalam ucapan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak, ucapan dasar beliau antara lain mengetengahkan realiti yang perlu dihadapi oleh seluruh orang UMNO dengan tajuk ucapan dasarnya iaitu UMNO Mewajah Masa Depan. Realiti yang digariskan antara lain sedikit sebanyak menekankan tentang perlunya budaya serta ekosistem yang dekat dengan hati anak muda. Dan untuk membincangkan mengenai ekosistem dan juga pastinya menyentuh mengenai pelbagai perkara, antaranya menguasai pentas-pentas neutral. Kita dalam segmen pertama ini saya ada seorang anak muda daripada gabungan pelajar Melayu Semenanjung GPMS iaitu Muhammad Rizwan Muhammad Yusof. Di luar sistem, di luar struktur UMNO itu sendiri, melihat UMNO dari luar. Beliau akan terus bersiaran selama setengah jam dan kita ada Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia iaitu Saudara Jamawi Jaafar yang bakal menjawab persoalan. Tapi sebelum itu kita ingin dengar apa kata Datuk Seri Najib Tun Razak kepada seluruh orang UMNO supaya menguasai pentas-pentas neutral ini. Kita dengarkan. Dalam hal ini, UMNO harus sedar bahawa dunia maya atau internet adalah neutral. Barang siapa yang berupaya mengisi dan menguasai ruang-ruang baru ini, maka merekalah yang akan berjaya. Menguasai dunia maya untuk memenangi hati pengundi, memenangi hati rakyat dan memenangi hati anak-anak muda. Saudara Jamawi Jaafar mungkin sedikit sebanyak selaku Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia boleh menjelaskan gerak kerja bagaimana dalam usaha untuk memenangi pentas neutral ini. Presiden Parti tadi dalam ucapan beliau menyatakan bahawa menjelang PRU 14 ada lebih kurang 6 juta anak-anak muda pengundi baru yang ketika ini kemungkinan berusia di lingkungan 17 tahun ke atas, dan inilah yang sepatutnya kumpulan yang harus didekat oleh pemuda UMNO. Salah seorangnya daripada golongan mahasiswa. Dan kita mendekati mereka bukan dengan platform seperti biasa. Seperti yang kita katakan dalam persidangan semalam, jangan kita buat program yang poyo. Maksudnya jangan kita buat program yang sok sendiri. Kita harus inklusif. Maksudnya pemuda ini ada keterbukaan dia. Kita mesti menangani masalah berkenaan media sosial dan sebagainya. Kita mesti menjuarai untuk apa saja isu, sama ada di peringkat Facebook, di peringkat Twitter, Instagram dan sebagainya. Dan itu juga platform yang harus kita gunakan untuk mendekati anak-anak muda, mahasiswa, program-program bersama mahasiswa, bersama dengan bekas-bekas pelajar, bersama dengan mereka-mereka yang perlu pembelaan untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. InsyaAllah pemuda akan sentiasa menjuarai hati anak-anak muda. Wan, melihatnya bagaimana? Apa yang ingin melihat, apa yang boleh UMNO, pemuda UMNO buat dan pastinya tertarik ataupun menarik hati Wan sendiri untuk bersama dengan dari segi pendekatan kepada generasi muda, saya bercakap dari konteks orang muda di luar daripada struktur parti, dan apabila melihat daripada pendekatan yang digunakan oleh parti kepada generasi muda, terutamanya di media-media sosial seperti disebutkan tadi, di Facebook, di Twitter dan sebagainya, pergerakan di pihak parti UMNO terutamanya bagus, tetapi agak sedikit terkebelakang berbanding dengan gerakan-gerakan daripada parti-parti pembangkang. Dan apabila maklumat-maklumat daripada parti pembangkang menyentuh dan sampai kepada minda golongan muda lebih awal, dia akan membentuk persepsi, akan membentuk perspektif di dalam minda, dan apa yang datang kemudiannya hanyalah sebagai sesuatu yang ingin merosakkan persepsi. Dan itu sebenarnya bukan satu. Jadi Wan tidak langsung ataupun kurang bersama dengan media arus perdana, lebih dari dalam media maya. Saya merujuk kepada media perdana untuk mengesahkan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh media-media sosial. Tetapi secara realitinya, kebanyakan generasi muda sekarang tumpuan mereka adalah di media sosial. Apa yang berlaku di media sosial itu akan mempengaruhi berita di media perdana. Saya ambil contoh kejadian di Villa Nabila yang menjadi perkara yang kecoh kebelakangan ini. Dan perkara itu diketahui di media sosial terlebih dahulu, dan esoknya menjadi berita perdana di media perdana, jadi berita muka depan, padahal hakikatnya perkara itu hanya perkara kecil. Jadi adakah media arus perdana ini harus lebih neutral? Saya merasakan bahawa perlunya kita menguruskan persepsi. Contohnya yang diberikan contoh, sebenarnya perkara itu tidak benar, kan?
perkara yang menyatakan bahawa 23 orang anak muda terperangkap di wilayah tersebut adalah tidak benar. Jadi kita menguruskan persepsi, pemuda akan mengetengahkan perkara yang benar-benar belaka. Kita memberikan info, maklumat supaya anak-anak muda ini memahami bahawa dalam media sosial ini tidak semestinya semua boleh dipercayai. Dan kita harus menjuarai ilmu dan juga pengetahuan yang boleh memberikan mereka maklumat yang tepat. InsyaAllah, saya ingat gerakan kita bersama dengan Biro Penerangan Pusat UMNO Malaysia bersama dengan media massa akan kita perkasakan dan akan kita teruskan. Bagaimana akan diperkasakan tu? Mungkin boleh berkongsi sedikit. Ya, kita mempunyai hubungan yang baik dengan media supaya apa-apa maklumat berkenaan di isu-isu yang terbaru inilah, isu rasionalisasi subsidi gula, isu GST, isu kenaikan tarif elektrik dan sebagainya, seharusnya di peringkat pemuda ataupun di peringkat parti mempunyai maklumat lebih awal. Dan kita sebarkan maklumat ini kepada masyarakat dan rakyat agar mereka apabila kerajaan mengumumkan sesuatu perkara, mereka sudah mendapat maklumat yang sahih. Dan apabila tidak ada maklumat, maka pihak pembangkang ni media sosial mereka suka spin. Jadi bila suka pusing, maksudnya itu yang perlu kita betulkan, iaitu menguruskan persepsi rakyat. Menguruskan persepsi cukup, Wan. Saya setuju dengan kenyataan tadi bahawa pihak parti UMNO jika ingin mengambil hati anak muda, perkara-perkara ini perlu dihadapankan oleh pihak parti terlebih dahulu berbanding dengan pihak lawan. Okey, nasihat. Kalau nak nasihat Wan kepada saudara Jamawi, macam apa benda? Ni lawyer berusia 25 tahun dah, Pak. Saya mencadangkan kepada pihak parti, kepada pihak pemuda terutamanya agar unit media baru yang telah ditubuhkan memainkan peranan yang lebih progresif, memainkan peranan yang lebih cepat, lebih tepat dalam menyampaikan isu. Kerana saya tahu, saya mendapat berita bahawa unit media baru ini ada satu unit yang mempunyai kekuatannya sendiri. Ada anggota, ada jenteranya sendiri, dan saya minta jika boleh kekuatan anggota, kekuatan jentera ini dipergunakan sehabisnya, sekuatnya untuk menangani masalah-masalah edaran berita yang tidak sahih di media sosial. Saya setuju perkara tersebut. InsyaAllah kita akan usahakan yang terbaik untuk menangani masalah ini. Tetapi bagi saya yang pentingnya adalah kita menjuarai hati anak muda. Bagaimana untuk kita menjuarai hati anak muda, bukan sahaja bilang kita menguasai media sosial ini, tetapi seharusnya kita memberikan mereka pekerjaan. Kita memberikan mereka latihan kemahiran. Kita berikan mereka bantuan modal untuk berniaga. Kita berikan mereka pinjaman mudah untuk membuat pinjaman perumahan dan sebagainya. Kerana perkara-perkara keperluan asas anak-anak muda inilah yang seharusnya kita perjuangkan, dan apabila kita perjuangkan mencapai matlamatnya, tidak ada masalah birokrasi di peringkat bawahan, maka anak-anak muda ini sekali kita bantu mereka, mereka akan ingat jasa parti. Mereka akan ingat bahawa Barisan Nasional akan sentiasa menjuarai hati anak muda. Okey, puas hati? Dari segi itu saya puas hati Okey, puas hati, cantik. Terima kasih saudara Jamawi Jaafar. Untuk segmen yang pertama, saudara Jamawi Jaafar menceritakan tentang menguruskan maklumat dia puas hati anak muda luar struktur parti. Selepas ini, beliau juga akan henyak ataupun drill seorang di peringkat kepimpinan pemuda, iaitu Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia Khairul Azwan Harun selepas ini dalam Sudut Pandang. Terima kasih saudara Jamawi.